Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan pelajar-pelajar semua bersama dengan ahli keluarga di kalangan orang-orang yang diberi perlindungan dan mendapat keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekejap, nanti Ustaz cerita pasal kitab ni. Baik. Yang mana kita nak sambung kuliah kita, kuliah yang keempat tentang CT241 Asas Ekonomi Islam berkenaan dengan sejarah perkembangan ekonomi Islam. Maka itu main topik kita pada hari ini. Kita nak melihat pada hari ini tentang beberapa perkara. Pertama, tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam, tahap-tahap perkembangan ekonomi Islam, faktor kecemerlangan ekonomi Islam, tokoh-tokoh ekonomi Islam silam pada zaman dahulu, dan juga tokoh-tokoh ekonomi Islam kontemporari pada masa sekarang. Baik, kita pernah cerita sebelum ni dekat dalam kelas, yang mana ekonomi Islam ini telah bermula sejak daripada zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang mana dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala cerita daripada awal sampai akhir, kebanyakannya khusus tentang Nabi Yusuf sahaja. Walaupun korang semua tahu, pengajaran daripada Nabi Yusuf bukan sekadar Nabi Yusuf handsome sahaja. Banyak lagi pengajaran yang kita boleh ambil. Antaranya adalah bagaimana Nabi Yusuf AS berjaya menyelesaikan masalah kegawatan ekonomi yang berlaku di Mesir pada waktu dahulu. Maka yang Ustaz nak bagi tahu, memang sejak daripada zaman Nabi Allah Yusuf telah diamalkan ekonomi Islam pada waktu tersebut, dan dia semakin berkembang pada zaman Rasulullah SAW. Kita pun tahu sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul lagi, Nabi merupakan seorang ahli perniagaan. Dan bila Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Lendu, sampai jangkau Mekah ke Madinah, maka dekat Madinah selama 10 tahun Rasulullah dekat Madinah, Rasulullah merupakan ketua negara Madinah. Maka Nabi bertanggungjawab tentang urusan-urusan politik, urusan-urusan ekonomi di Madinah tersebut. Maka pada waktu zaman Rasulullah, dia tak jadi isu sangat. Sebab apa? Memang ada kegiatan ekonomi, jual beli apa semua, tapi kebanyakannya dalam bentuk-bentuk yang mudah lah. Zaman Rasulullah tak ada isu-isu bank, tak ada perkara-perkara yang besar. Jadinya kalau ada masalah pada zaman Rasulullah, mereka akan tanya siapa? Nabi Muhammad terus. Ada masalah tentang jual beli, mereka terus rujuk Nabi, dan Nabi akan keluarkan pandangan. Dan bila Nabi sebut sesuatu, maka automatik menjadi hadis ataupun menjadi sunnah, maka terus menjadi sumber hukum. Sebab itulah Ustaz kata dia tak jadi masalah besar sewaktu zaman Rasulullah SAW. Yang mana selepas kewafatan Rasulullah, maka ada isu-isu yang tak pernah berlaku sebelum ni. Maka para sahabat, ulama'-ulama' yang selepasnya, mereka akan berijtihad. Mereka akan cari jalan keluar bagaimana nak menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Maka kita boleh bahagikan sejarah ekonomi Islam ini kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, kesuburan, bagaimana munculnya ekonomi Islam itu. Yang kedua, kemerosotan, dan akhirnya kebangkitan semula. Baik, tahap kesuburan pada zaman Rasulullah SAW sehinggalah zaman kedua hijrah, yang mana ekonomi pada waktu tersebut tertumpu kepada bidang-bidang yang mudah, bidang-bidang ternakan, perdagangan, zakat dan sebagainya. Hanya itu sahaja yang dibincangkan pada waktu tersebut. Isu-isu perbankan, isu-isu keuangan yang secara besarnya, isu-isu pertukaran mata wang belum lagi dibincangkan. Sebab zaman tersebut, kita boleh bayang sekitar tahun 200 hijrah, lama dulu, sekitar 1200 tahun yang lepas. Maka isu-isu ekonomi pun taklah besar sangat pada waktu tersebut. Ya, ulama' adalah menulis sikit-sikit tentang ekonomi ni, tapi bukanlah menulis satu kitab yang khusus. Kebanyakannya, perbahasan ekonomi ini hanyalah sebahagian daripada kitab fiqh sahaja. Sebagai contoh, ni yang kitab yang Ustaz tunjuk tadi. Ini adalah kitab Bidayatul Mujtahid karangan Imam Ibn Rushd, seorang imam besar, ulama' besar daripada mazhab Maliki. Kalau tengok daripada kitab beliau, kalau boleh nampak, sebab ini kitab fiqh, kitab berkenaan dengan perbahasan-perbahasan ibadah. Baik, kalau tengok awal-awal, dia berkenaan dengan taharah. Ada kaitan tak dengan ekonomi? Memang tak ada. Tak ada kaitan dengan ekonomi. Kita buka lagi. Seterusnya, kita buka
Bab yang berikutnya tentang haji. Ada kaitan tak dengan ekonomi? Tak ada. Dia tak ada kaitan dengan ekonomi pula. Bab yang berikutnya tentang zakat. Ada tak kaitan dengan ekonomi? Ni ada kaitan sikit sebab zakat pun sebahagian daripada ekonomi Islam. Kemudian ada berkaitan dengan berburu, pun tak ada kaitan sangat dengan ekonomi. Tentang talak pun tak ada kaitan dengan ekonomi. Tetapi dekat belakang ni dia ada kitab, ada bab berkenaan dengan jual beli. Boleh nampak tak? Kan? Ada berkenaan dengan jual beli. Ni dah ada kaitan dengan ekonomi sikit-sikit. Tentang akad-akad, tentang kontrak, semua dah diceritakan. Kemudian ada tentang ijarah, tentang apa lagi dekat situ? Tentang ar-rahnu, gadaian. Ini dia dah menceritakan lebih khusus tentang jual beli. Dan dekat bawah tu juga nanti ada tentang hukum faraid. Ada juga dekat apa lagi dekat bawah tu tentang kafalah, tanggungan, wakalah, menjadi wakil, buat syarikat dan sebagainya. Maka inilah yang berlaku pada kurun yang awal pada waktu tersebut. Ulama ada membincangkan tentang hal-hal ekonomi, tetapi dia banyak bincangkan dalam sebahagian part daripada fiqh. Tak banyak ulama yang tulis kitab khusus tentang ekonomi. Ada tapi tak ramai. Maka itu tahap kesuburan. Akhirnya berlakunya kejatuhan tamadun Islam, pernah belajar dahulu dalam subjek CTU 151, maka pada masa yang sama berlakulah juga kemerosotan ekonomi Islam. Bila mana tamadun Islam ini, negara-negara Islam ini pun mula dijajah, maka ekonomi Islam itu menjadi semakin merudum. Apatah lagi waktu tu ilmuan-ilmuan pada waktu tersebut dia tak banyak nak fikir cara nak menyelesaikan masalah, tapi apa yang berlaku, mereka banyak memikir mencari kesalahan orang lain sahaja. Dan tak ada inovasi, tidak negara-negara Islam dijajah. Bila negara Islam dijajah, khususnya dijajah oleh Barat, maka pemikiran-pemikiran Barat mula masuk ke dalam pemikiran Islam. Contohlah kita dekat Malaysia sahaja. Sebelum ni, Malaysia, Kesultanan Melayu Melaka zaman-zaman dahulu, kita mengamalkan undang-undang Islam. Tetapi apabila kita dijajah, mula-mula dengan Portugis datang, Belanda datang, kemudian British datang, maka kita akan ikut kaedah-kaedah penjajah tersebut. Maka apa warisan-warisan Islam sebelum ini mula ditinggalkan. Itulah kesannya apabila kita dijajah. Begitu juga dengan negara-negara Islam yang lain. Bila mana mereka ini dijajah, maka pemikiran-pemikiran Barat mula masuk ke dalam pemikiran Islam, maka mulalah waktu itu orang dah tak pandang ekonomi Islam. Dan akhirnya pada abad ke-20 masih sekitar 1900 macam tu, mulalah orang-orang Islam ini sedar yang mana kita mesti kembali balik kepada agama Islam, mesti ikut balik cara corak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Yang Barat tinggalkan, sistem-sistem ekonomi Barat banyak masalah sebab banyak dengan riba, banyak kepincangan, banyak menindas orang. Akhirnya mulalah ulama-ulama Islam kaji semula ekonomi Islam ini, dan mereka melakukan gerak kerja pengkajian ini kepada 3 bahagian. Ada yang mengkaji sebahagian part daripada ekonomi Islam, ada yang mengkaji keseluruhan ekonomi Islam, dan ada yang mengkaji dari sudut aspek sejarah ekonomi Islam. Bahasa mudah dia macam ni. Sebagai contoh, ada ulama, dia pakar dalam bidang zakat, maka dia kaji tentang zakat sahaja. Ada juga ulama yang memang hebat, dia bidang mikroekonomi. Ini ada satu kitab, ada satu buku daripada Syekh Tahir. Maka dia kaji tentang mikroekonomi daripada Islamic perspektif. Dan ada juga ulama yang mengkaji secara menyeluruh, yang mana sebagai contoh Afzal Ur-Rahman, dia kaji doktrin ekonomi Islam. Dia ni banyak jilid buku ni. Maka dia kaji keseluruhan daripada awal, daripada konsep ekonomi Islam sampailah jenis-jenis kontrak, akad yang telah dilakukan oleh institusi perbankan Islam, dia kaji semua. Itu kajian menyeluruh. Pada masa yang sama, ada juga ulama yang pakar sejarah, maka dia kaji ekonomi Islam ini dari sudut perspektif sejarah. Macam mana amalan-amalan ekonomi Islam zaman Rasulullah, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, zaman Umayyah dan sebagainya. Boleh faham Baik.
Kenapa boleh berlaku kecemerlangan ataupun kebangkitan semula sekitar tahun 1900 pada waktu tersebut, ekonomi Islam mula mendapat tempat di dalam dunia ini. Pertama sekali, kemerdekaan negara-negara Islam. Pada tahun 1900 lebih kurang macam tu, banyak negara-negara Islam dah mula dimerdekakan, maka mereka boleh mentadbir sendiri, mereka boleh mengamalkan corak ekonomi yang mereka nakkan. Apatah lagi waktu tu berlaku kesedaran umat Islam dah mula sedar kita perlu kembali kepada corak Islam. Dan selain daripada itu, peranan dan pembentukan institusi-institusi pemikiran ekonomi. Waktu tu dah banyak dah universiti-universiti, dah banyak institut-institut yang menceritakan tentang ekonomi Islam ini. Selain daripada itu, telah berlangsungnya First International Conference of Islamic Economic di Mekah pada 1976. Maka secara tidak langsung, pada waktu tersebut, mulalah ekonomi Islam ini semakin berkembang. Baik, ini antara tokoh-tokoh ekonomi Islam yang ada pada waktu tersebut. Antaranya yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Korang boleh baca sebentar lalu dia punya rujukan-rujukan dia, nama-nama beliau. Antara sumbangan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ada buat kitab, nama kitabnya Al-Muqaddimah. Dekat dalam kitab Muqaddimah ini, dia menceritakan tentang demografi masyarakat dan kegiatan ekonomi. Apa kata Ibnu Khaldun? Berbeza tempat, maka berbezalah kegiatan ekonomi. Ini logik lah. Bergantung kepada kawasan-kawasan tersebut. Kalau kita dengar dekat KL, kegiatan ekonomi dia mungkin lebih bercorak moden. Tapi kalau kita pergi ke Kedah sebagai contoh, kegiatan ekonomi dia mungkin penanaman padi. Ini berbeza kepada orang-orang. Selain daripada itu, Ibnu Khaldun juga dah menceritakan tentang permintaan dan pengeluaran. Ada demand, maka akan ada supply. Ibnu Khaldun dah cerita awal. Dan satu perkara, Ibnu Khaldun bagi tahu, kemewahan adalah satu sifat mazmumah yang membawa kepada kejatuhan bidang pertanian di bandar-bandar. Kadar upah buruh akan menjadi mahal dan menyebabkan kerajaan akan mengenakan cukai yang tidak adil yang boleh membawa kepada kehancuran dan kemunduran sesebuah negara. Ini satu perkara yang sangat menarik. Ibnu Khaldun bagi tahu tentang bermewah. Apa yang berlaku kalau masyarakat ni suka hidup bermewah, ini adalah satu sifat mazmumah. Sebab apa? Efek dia akan datang. Kalau kita terlalu nak mewah, terlalu nak moden apa semua, maka apa yang akan berlaku? Dah tak ada pertanian di bandar-bandar. Bandar akan menuju, semua kawasan-kawasan bandar akan jadi sebuah bangunan-bangunan batu. Semua akan kejar pembangunan-pembangunan tersebut. Dulu, kalau korang boleh tanya atuk korang ataupun ayah korang, sekitar tahun 70-an, dekat KL masih lagi ada ladang getah tau. Tapi sekarang ni ada tak? Memang tak ada lah. Yang mana kita nak kejarkan kemewahan, maka kita akan buang semua aktiviti-aktiviti pertanian di bandar. Selain daripada itu, kalau kita nak mewah, apa yang akan berlaku? Kadar upah buruh akan menjadi mahal. Dan selain daripada itu, bila nak cover benda ni, kadar kos sara hidup tu menjadi semakin mahal, maka kerajaan akan buat apa? Dia akan kenakan cukai yang tinggi. Dan akhirnya bila cukai itu menjadi semakin tinggi, rakyat akan rasa tidak adil, akhirnya negara itu akan musnah. Hasil daripada apa? Masyarakat nak kejar kemewahan. Ini antara sumbangan daripada Ibnu Khaldun. Selain daripada itu, kita ada Imam Ibnu Taimiyah. Nama panjang, nama penuh Imam Ibn Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Syihabuddin Abi Al-Mahasin Abdul Halim bin Majuddin Al-Barakat Abdul Salam bin Abi Muhammad Abdullah bin Abi Al-Qasim Al-Qad bin Muhammad bin Al-Khir bin Ali bin Abdullah Taimiyah. Panjang nama dia. Ingat nama dia Ibn Taimiyah dah lah. Okay. Apa sumbangan Ibn Taimiyah? Yang mana Ibn Taimiyah ada menulis banyak kitab. Antara kitabnya adalah Al-Hizbah fil Islam. Dia bagi tahu tentang demand dan supply, tentang tanggungjawab kerajaan, tentang kadar buruh dan upah. Selain daripada itu, Imam Ibn Taimiyah juga pernah buat kitab As-Siyasah Asy-Syari'iyah fil Islah Ar-Ra'i war-Ra'iyah, tentang keadilan urus niaga. Dan Imam Ibn Taimiyah juga pernah kata tentang kenaikan dan kejatuhan harga bukan berpunca daripada kezaliman semata-mata, tapi ianya disebabkan kurang pengeluaran dan berkurangan barangan-barangan import. Apa yang Ibn Taimiyah kata? Sebenarnya macam ni. Sebelum ni,
ada harga barang tu mahal, orang kata peniaga tu bertindak zalim. Tetapi apa Ibn Taymiyah kata, itu bukan sekadar peniaga, isu peniaga sahaja. Sedangkan harga barang tu boleh naik dan boleh rendah disebabkan kurangnya pengeluaran ataupun berkurangnya barangan import. Kita ambil contoh paling mudah sekarang ni, harga apa yang mahal? Topeng emas kan. Mas sebab kita PKP ni apa semua, kena COVID-19 apa semua, maka harga emas tu tahun lepas ustaz beli sekotak emas, harga sekotak emas tu yang triple tu RM8.90. 50 ni maknanya jatuh satu harga tu dalam 40 sen, lebih kurang macam tu je. Tapi sekarang ni harga emas tu daripada sekotak yang 50 tu dia pergi sampai 60 lebih. Punyalah mahal gila. Sebab apa? Ini kezaliman ni kadang-kadang bukanlah disebabkan peniaga tu, tetapi disebabkan pengeluaran. Ini yang Ibn Taymiyah katakan kepada kita. Baik. Seterusnya adalah Imam Al-Ghazali. Nama Imam Ghazali yang sebenar adalah Abu Hamid Ibnu Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Imam Ghazali ni memang masyhur seperti mana Imam Ibn Taymiyah, dia masyhur dalam macam-macam bidang dalam Islam. Maka Imam Ghazali pernah menulis kitab, antaranya Ihya Ulumuddin, tentang Al-Mustasfa, tentang Mizan Amal, Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, dan dalam kitab tersebut dia menceritakan tentang fungsi wang. Apa dia fungsi wang? Wang ni, duit kita ni sebenarnya dia adalah satu medium. Apa maksud medium? Perantara. Kita nak beli, orang dulu kan dia pakai barter kan. Dia pakai sistem barter, tukar suka sama suka. Tetapi benda tu akan jadi masalah. That's why kita mewujudkan mata wang. Bila mana kita wujudkan mata wang, maka mata wang tersebut menjadi perantara nilai yang sama. Lebih kurang macam tu lah. Kalau ustaz nak explain lebih detail pun dia jadi susah. Dan selain daripada itu, Imam Ghazali juga menceritakan tentang cukai. Boleh tak kerajaan memungut cukai? Jawapan dia, boleh, tapi dengan syarat tidaklah membebankan rakyat. Yang paling utama sebelum cukai adalah zakat dahulu. Zakat, cukai. Yang mana benda tu adalah dua perkara yang berbeza. Sekiranya mengenakan cukai yang lebih tinggi sehingga menzalimi rakyat, maka pemerintah tersebut berdosa. Baik. Itu adalah tokoh-tokoh ekonomi silam. Selain daripada itu, kita ada tokoh-tokoh ekonomi kontemporari. Antaranya adalah M.N. Siddiqi. Siapa M.N. Siddiqi ni? Nama sebenarnya Muhammad Najatumba Siddiqi. Maka antara sumbangan-sumbangan dia ada menulis buku-buku yang macam mana ada tertera dekat situ. Korang sendiri pun boleh buka dekat dalam Google, tengok apa antara sumbangan-sumbangan penulisan beliau. Selain daripada itu, ada Umar Chapra. Ini antara buku-buku yang dibuat oleh Umar Chapra. Begitu, itu dekat dalam buku korang ada lagi beberapa tambahan-tambahan yang lain. Okey. Selain daripada itu, Ustaz nak cerita tentang tokoh ekonomi Islam di Malaysia. Kalau keluar dalam exam, dia tanya tokoh ekonomi silam. Kita cerita tokoh ekonomi silam dahulu. Tadi dekat dalam slide Ustaz ada letak 3. Kan? Ibn Taymiyah, kita ada letak Imam Ghazali dan Ibn Khaldun. Boleh tak letak nama orang lain? Tak jadi masalah. Nak letak nama Imam Syafi'i? Boleh. Tapi dengan syarat, kena bagi tahulah apa sumbangan Imam Syafi'i dari sudut ekonomi. Ataupun macam mana Ustaz bagi tahu tadi, ni Imam Ibn Rushd, dia buat kitab Bidayatul Mujtahid. Nak letak nama Imam Ibn Rushd pun boleh juga sebagai tokoh ekonomi silam. Bagi tahu apa sumbangan dia. Dia ada buat kitab Bidayatul Mujtahid. Dalam kitab tersebut ada cerita tentang akad, tentang macam-macam wakalah dan sebagainya. Tak jadi masalah. Dan kalau dia minta tokoh ekonomi kontemporari zaman sekarang, kalau dalam soalan dia keluar umum sahaja, maka korang boleh letak sama ada dekat Malaysia ataupun yang luar negara yang masyhur seperti mana Umar Chapra dan sebagainya. Okey, antaranya tokoh ekonomi Islam di Malaysia yang masyhur, antaranya Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Pernah tengok rupa dia ni? Macam pernah nampak kan? Ya, dia seorang pakar ekonomi Islam, banyak menjadi penasihat syariah. Antara ini latar belakang pendidikan dia. Ini jawatan yang dia ada. Yang dia pernah sandang, dia pernah jadi profesor, penolong profesor dekat UIA, penasihat syariah KWSP. Yang mana sebelum ni,
KWSP tidak ada bersifat syariah tau. KWSP tak bersifat syariah. Sebab apa? Pelaburan dia. Tetapi beliau, Dr. Zaharuddin ni memperjuangkan tentang KWSP ni, maka wujudlah KWSP Islamik dan dia menjadi penasihat keuangan. Selain daripada tu, dia pakar keuangan jemputan, macam-macam lah. Dia penulis-penulis dekat majalah Solusi, Al-Ustaz, selalu masuk TV dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, minta maaf, ini antara penulisan-penulisan beliau. Selain daripada tu, tokoh ekonomi kontemporari di Malaysia, kita ada Tan Sri Ali Hashim. Mana nak letak gambar Ustaz ni? Ustaz kocikkan lagi. Tan Sri Ali Hashim. Pernah tengok rupa dia ni? Macam atuk KFC kan? Sebab apa? Dia adalah dia ni merupakan bekas pengarah Johor Corporation. Dia bekas CEO Johor Corporation dan KFC adalah di bawah Johor Corporation. Maka dia yang beli KFC sekitar tahun 2006, lebih kurang macam tu. Sebab apa? Dia nakkan rakyat Malaysia ni boleh makan fast food dalam keadaan yang 100% yakin. Ini yang dia buat. Maka dia beli KFC Holdings tu bawah Johor Corporation dan dia memastikan memang proses kendalian KFC, Pizza Hut itu ikut ikut kriteria halal yang telah ditetapkan. Ini antara sumbangan dia. Dan almarhum Tan Sri Ali Hashim ni baru saja meninggal 2018 kalau Ustaz tak silap, sangat baru meninggal. Dan selain daripada tu, dia juga menubuhkan Hospital Waqaf An-Nur. Kalau pernah dengar Hospital An-Nur, hospital swasta, beliau lah pernah menjadi pengurusinya. Banyak lagi sumbangan-sumbangan beliau. Antaranya beliau pernah buat menulis buku, dan ni antara satu buku beliau. Selain daripada Ustaz tulis strategi jihad bisnes tu, dia ada buat buku Khalifah Ganti Superman. Apa benda ni? Dia nakkan yang mana kita perlu bangkitkan jiwa khalifah di kalangan anak-anak Islam ini. Sebab kita pernah cerita sebelum ni, khalifah adalah sebahagian daripada falsafah ekonomi Islam. Maka perlu ada bangkit jiwa khalifah dalam diri selain daripada jiwa cintakan superhero. Sebelum ni orang letak idola dia superhero, Superman lah, Spiderman lah, apa semua. Dia nakkan setiap individu Muslim ni mencintai, jadikan khalifah yang dah sedia ada sebelum ni, pemimpin-pemimpin Islam sebelum ada ni sebagai idola kita. Dan bagaimana nak menjadikan perniagaan itu, bisnes itu sebagai satu jihad. Inilah yang beliau perjuangkan. Maka Ustaz rasa cukup setakat itu dahulu kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung di lain waktu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.